Tak sampai. Okey, masuk. Dia masuk dulu. Okey, masuk. Assalamualaikum Faris. Assalamualaikum. Okey, dengar clear no? Dengar. Okey.
Mana 14? Tak siap masuk dah. Nampak tak dekat skrin kamu buku teks? Nampak you? Nampak tak? Ya. Okey, bagus. Okey, kita tunggu kawan-kawan kita lagi. Sambil duduk tunggu ni, kamu boleh buat peta minda no? Yang pembetulan kesilapan ni you. Ya? Buat nota minda ni pengenalan ni. Pengenalan tu dia ada kesilapan, 2 kesilapan. Buat ketara, buat tak ketara apa dia. Ketara ada jenis-jenis dia, tak ketara ada jenis-jenis dia. Dia bagi kepada 2 lah. Okey, cikgu rekod tau ni. Okey, sampai. Siapa tak naik malu? Ada Ham dengan malu tak naik dalam ni. Tu dia baru naik. Faris ada Ham. Baru 3 orang. Lagi 7 orang. Syahmi dia pergi hospital. Okey, kita mula dulu lah no. Okey. Okey. Lah ni cikgu akan terangkan apa dia pembetulan kesilapan. Pembetulan kesilapan ni kita buat silap pada penyata keuangan, buku catatan pertama, jurnal. Jadi kita buat silap tu dia terjadi mungkin imbangan duga tak imbang ataupun PKK kita tak imbang. Okey, jadi pembetulan kesilapan ni terbahagi kepada 2 jenis, iaitu kesilapan ketara dan kesilapan tak ketara. Tu Sulhi masuk dah? Ya. Okey, alhamdulillah. Jadi hari ni kita tengok jenis-jenis kesilapan lah. Jadi dalam kesilapan ketara ni, kita dapat tengok dia tak imbang, imbangan duga kita tu. So dia ketara, dia jelas, dia obvious. Yang ni kita panggil kesilapan ketara. Di mana jumlah debit dia tak sama dengan belah kredit. Ada kita jadi kan juga lagu ni kan. Okey. Tak cikgu nak perbesar saat ni. Okey. Terdapat 5 jenis. Okey, kita nak tahu apa dia 5 jenis tu. Yang pertama, kesilapan pengiraan semasa menyediakan buku catatan pertama, ledger atau imbangan duga. Okey, kesilapan contoh dia, masa kita buat jurnal, ledger atau imbangan duga, kita silap kira. Bila kita silap kira, dia silap habis lah, dia efek imbangan duga kita. Okey, kita tengok contoh satu. Okey, kesilapan pada buku catatan pertama. Ada. Masuk kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Ada. Jangan. Ada. Okey, kesilapan buku catatan pertama ni, contoh dia, jumlah jualan kredit sepatutnya 35,000, tetapi kita rekod 25,000. So kurang 10,000 kan? Okey, so dalam jurnal, okey, kamu tengok dalam jurnal jualan. Okey, tengok 31 hari bulan, akaun jualan 25,000. Nampak tak kita silap kira? Sepatutnya 35,000. Jadi tapi kita tulis 25,000. So kita pindah ke akaun belum terima pun 25,000. Jadi silap dah tu. Jadi pembetulan dia, kalau dah kurang, kita perbaik balik dekat jurnal jualan, kita cross dia kemudian kita sign tepi ni. Nampak tak? Tu kesilapan jenis ketara. Kita boleh buat macam ni. Kita cross, kita sign tepi. Nanti esok kamu buat akaun kan. Kalau silap
jenis lagu ni, buat macam ni cara dia. Dan kemudian akaun jualan pun kita cross dan kita tulis amount yang betul. Okey, itu kesilapan pada buku catatan pertama. Yang kedua, kesilapan pada ledger. Okey, kesilapan pada ledger, contoh dia kata, akaun kenderaan terkurang sebanyak 100. Okey, akaun kenderaan, contoh dia bagi sini, baki BB 82,000. Jadi dia terkurang sebanyak 10,000. Dia tengok perniagaan motor AA 18,000. Terkurang catat. Jadi jumlah silap kan. Jadi bila terkurang catat, kita cross dia, kita sign tepi tu dan kita tulis amount yang betul. Okey, itu kesilapan yang pertama iaitu kesilapan ketara. Ketara tahu mana? Kesilapan pengiraan semasa menyediakan buku catatan pertama, ledger atau imbangan duga. Kesilapan pengiraan. Okey, tengok kesilapan yang kedua. Kesilapan pada ledger tadi ada. Okey, kemudian kesilapan pindahan sama ada dari buku catatan pertama ke dalam ledger dan daripada ledger ke imbangan duga. Contoh. Jumlah dalam jana belian 12,500 dipindah ke dalam ledger sebanyak 1250. Oh, banyak beza ni. Betul 12,500, pi silap. Jadi 1250 ni terkurang 10. Jangan ni, yang ni memang selalu orang buat. Bila jadi lagu ni memang imbangan duga tak imbang. Okey, contoh. Dalam jana belian betul 12,500. Tapi bila pindah ke ledger, nampak tak? 1250. Silap tak ni? Silap. Tak jawab pun. Ya, Lah, silap tak ni? Silap. Solehi, silap tak ni? Tak. Macam mana kita nak perbetul? Kan kita duk belajar tajuk pembetulan kesilapan. Macam mana nak perbetul? Nak perbetul dia, kita cross, kita sign tepi 12,500. Perbaik baliklah amount. Lepas tu dalam imbangan duga pun, kita potong, sign, lepas tu kita tulislah amount yang betul. Tu. Sebab apa kena sign kat tepi? Sign tepi tu nak abang kata pengesahan kita. Bukan kita boleh potong, tulis amount tu terus, tanpa sign tak boleh. Buat kerja akaun dia kena ada pengesahan tu. Kita main potong-potong tak boleh, dia kena sign. Ni dalam akaun memang syarat dia macam tu. Okey, next. Tu kesilapan yang kedua. Yang ketiga. Dia merekodkan amount di bahagian yang sama iaitu bahagian debit atau bahagian kredit saja. Maksudnya dia tak ada apa? Catatan bergu. Dia buat sama dua-dua belah debit ataupun dua-dua belah kredit saja. Okey, contoh. Pemilik mengambil barang niaga berjumlah RM3,000 untuk kegunaan sendiri. Kesilapan yang berlaku ialah urus niaga direkodkan di bahagian yang sama iaitu bahagian debit kedua-dua akaun. Kalau kita ambil barang niaga, debit akaun ambilan, kredit belian. Betul tak? Belian dia kredit sebab barang keluar. Sebab kita ambil barang tu. Tetapi, kita buat silap. Kita pergi buat dua-dua belian. Dua-dua duduk belah debit. Jadi dia tak berlaku catatan bergu dah, silap lah ni. Okay, macam mana nak perbetul kalau jadi lagu ni? Jadi kalau jadi lagu ni, okay, kan kita silap buh tu. Akaun belian tu. Kita cross dia, kita sign, kemudian kita bubuh belah yang betul. Iaitu kita bubuh belah kredit. Yang ni senang je. Kesilapan ketara senang je. Kita banyak cross sign. Dan nak perbetul tu kita tak balik lah hak betul. Okey, itu jenis kesilapan yang ketiga. Okay, yang keempat pula. Dia buat silap apa pula? Dia rekod pada satu akaun saja. Dia tak buat. Tak ada terus akaun yang kedua. Okey, contoh. Menjual barang niaga berjumlah 8,200 secara kredit kepada perniagaan Baba. Kesilapan yang berlaku ialah urus niaga yang direkodkan tidak mengikut sistem catatan bergu, iaitu catatan dibuat satu akaun saja. Kalau jual barang niaga ni,
akaun jualan dengan akaun ABT lah Clear. kan? Betul. Jadi dia buat akaun jualan saja, dia tulis. Akaun dengan Baba ni dia tak buat. Dia tak buka. Salah. Jadi nak perbetul macam mana? Kita buka balik. Akaun belum terima perniagaan Baba. Kita tulis debit jualan 8,200. Okey. Tu cara nak perbaik dia. Kamu jaga-jaga nah. Tajuk pembetulan kesilapan ni. Tahun ni dia memang tajuk favourite SPM. Tahun depan mungkin juga akan jadi tajuk favourite. Okey. Yang terakhir bagi kesilapan ketara. Merekodkan amount yang tidak sama di bahagian debit dan di bahagian kredit. Maksudnya amount tak sama debit kredit. Debit tulis amount lain, kredit tulis amount lain. Okey, contoh. Sewa diterima daripada penyewa sebanyak 5,000 direkodkan dengan betul dalam buku tunai laju bank tetapi tersalah rekod dalam akaun sewa diterima sebanyak 500. Oh, beza banyak tu. 5,000 dengan 500. Sudah. Rugi kita. Sebab sewa terkurang. Dalam buku tunai kita betul sewa 5,000. Dapat sewa kan. Tapi dalam sewa diterima terkurang. Kita buat 500. Dia lebih kurang macam tadi juga. Jadi kita cross, sign tepi ni, tulis 5,000. Okey, kalau ada ham sini, tulislah. Cross ni tulislah ada ham. Tulis apa orang panggil, nama, macam sign ringkas kita lah. Okey, jadi kita tulis amount yang betul. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya pasal kesilapan ketara? Ada lagi tak yang masuk? Faris. Fudal. Ya. Fudal tak boleh top up lah dekat telefon kamu? Tak apa. Tak apa. Allah. Reza ni. Ni bagi nombor akaun cikgu bubuh dalam akaun bank. Okey. Boleh? Boleh. Tak ada nombor akaun kamu, bagi nombor telefon, nombor akaun mak atau ayah kamu, no? Ya. Okey. Dia sebab semua tiap-tiap dapat, yang lain tak dapat tau. Okey, kemudian kita tengok kesilapan tidak ketara. Kesilapan tak ketara ni berlaku dia tak bagi kesan kepada keseimbangan duga. Maksudnya, imbangan duga kita imbang. Tak ada masalah apa. Memang betul dua-dua belah debit kredit. Tetapi sebenarnya ada kesilapan dalam tu. Jadi tak semestinya imbangan duga imbang, tak ada kesilapan. Tak semestinya. Jadi yang ni lah kita panggil kesilapan tidak ketara. Kalau kesilapan ketara, amount tak imbang. Hak tu memang kita nampak dengan jelas. Yang ni kita tak nampak. Okey, ada 6 jenis kesilapan. Yang ni kamu kena betul-betul master ni. Yang pertama, kesilapan ketinggalan. Maksudnya tertinggal langsung, tak buat apa. Ada satu urus niaga tu ataupun ada satu dokumen tu, kita tinggal terus. Okey, contoh lah. Kita tengok contoh 6. Okey, pemilik membawa masuk mesin pencetak bernilai 1650 untuk kegunaan perniagaan tetapi tidak direkod dalam mana-mana buku. So kalau tak rekod, mudah je kita rekod balik. Jadi kalau beli ABS ni memang kita bubuh dalam jurnal am. Jadi dalam jurnal am, Pak Loh bagi perhatian. Debit alatan pejabat, kredit modal. Jadi kita tulis sikit keterangan tu, pembetulan kesilapan, merekodkan kesilapan ketinggalan satu urus niaga. Okay, kena tulis pembetulan kesilapan jenis apa. Okay, kemudian akaun antar pejabat kita debit, tulis modal, dan akaun modal kita kredit, tulis alatan pejabat. Kalau macam ni senang. Tertinggal kita buat. Okay, yang silat-silat amount ni yang payah sikit. Okay, itu contoh 6. Kesilapan ketinggalan. Kesilapan yang kedua, kesilapan komisen. Dia nama je komisen. Tapi tak ada kena mengena dengan komisen pun. Okey, apa dia kesilapan komisen ni? Kesilapan merekodkan amount yang betul
dalam akaun yang salah di bawah pengelasan akaun yang sama. Okey, pembetulan kesilapan dibuat dengan membatalkan akaun yang salah dan merekodkan dalam akaun yang betul. Sekejap lagi Cikgu Habang, apa dia pengelasan akaun yang sama? Okey, kita tengok contoh kesilapan. Belian sebanyak 6,400 daripada Sofia telah direkodkan dalam akaun Sofian. Kamu nampak tak? Depa ni akaun belum bayar. Dia pengelasan akaun yang sama iaitu akaun belum bayar. Cuma tersilap apa? Tersilap nama. Sofia pibuh dalam akaun Sofian. Jadi kalau segi logik kita nak buat macam mana? Ada Ham. Dari segi logik kita nak perbaik macam mana? Ada Ham? Ada Ham? Ya. Tak dengar lah. Ingat. Tak dengar ada Ham. Dengar. Kita buat apa? Pindah. Tak dengar. Okey, nak perbetul dia, kita buang hak daripada akaun Sofian tu, kita buh balik dalam Sofia. Jadi akaun Sofian ni kena cancel lah. Jadi kita ambil tu, buh dalam akaun Sofia balik. Jadi kita perbetul, yang pertama kita tengok, kita kena perbetul dalam jurnal am. Pembetulan kesilapan ni kena perbetul dalam jurnal am. Bagi kesilapan tak ketara. Kesilapan ketara tak perlu. Perbaik cross sign saja. Kan? Betul tak? Kalau tak ketara ni kena buka jurnal am nak perbetul dia. Okey, yang pertama, akaun belum bayar Sofian kita debit. Sebab apa? Sebab dia duk belah kredit nak bagi dia kosong. Jadi kita debit balik. Okey. Kemudian akaun belum bayar Sofia ni kita buh balik dalam dia. Jadi kita buat keterangan pembetulan kesilapan merekodkan kesilapan komisen. Okey. Contohlah ni akaun ni. Akaun belum bayar Sofian. Okey, kita dulu kita silap, kita pergi buat kredit belian 6,400, patutnya tak ada ni. Tersilap, jadi kita kena debit balik, buh akaun yang betul. Nampak tak akaun belum bayar Sofian dia jadi tak ada baki. Dia jadi kosong dua-dua belah. Tu tujuannya kita nak buang balik 6,400 ni. Kita debit, kita buh balik akaun hak betul iaitu siapa dia? Sofia. Jadi akaun belum bayar Sofia ada dah. Akaun belum bayar Sofia 6,400. Ni cara nak perbetul dia. Maksudnya kita kosongkan balik Sofia ni. Tengok dia tak ada, dia zero dua-dua belah. Dia ada belah kredit, kemudian ada belah debit, kita zero kan. Kemudian ambil yang belah debit, buh balik belah kredit. Dia kesilapan komisen. Dia silap dalam pengelasan akaun yang sama. Contoh apa? Akaun belum bayar. Ada lagi pengelasan yang sama, akaun apa? Akaun bukan aset bukan semasa, akaun belum terima, akaun hasil ke, akaun belanja ke. Depa duduk dalam geng depa tu silap. Okey, ni memang selalu jadi ni silap nama ni. Okey, next. Yang ketiga adalah kesilapan prinsip. Dia pula prinsip perakaunan ke? Kesilapan prinsip ni kesilapan merekod urus niaga dalam akaun yang salah di bawah pengelasan akaun yang berbeza. Duk sebut pengelasan akaun ni pasal apa? Sekejap lagi kita tengok contoh. Memang menarik yang ni. Sebagai contoh, aset direkodkan sebagai belanja. Belanja direkodkan sebagai aset. Hasil direkodkan sebagai liability. Liability direkodkan sebagai hasil. Dia silap pengelasan akaun tu. Jadi pembetulan kesilapan dibuat dengan membatalkan akaun yang salah dan amount dipindahkan ke akaun yang betul. Dia macam kesilapan komisen juga tadi. Tapi yang ni dia prinsip. Prinsip apa? Prinsip akaunan. Betul? Kita tengok contoh 8. Contoh 8. Dia silap apa? Belanja membaki komputer sebanyak 200 telah didebitkan dalam akaun komputer. Ni cikgu kata silap prinsip. Dia sebenarnya dia prinsip apa? Belanja membaki komputer bukan beli komputer baru. Betul tak? Dia belanja perbaik. Contohnya akaun tu dia. Akaun rosak. Lepas tu perbaik akaun. Dia jadi belanja membaiki penghawa dingin.
Kan? Bukan beli akaun baru. Dia silap prinsip. Dia belanja sebenarnya tapi kita pergi buat dia sebagai ABS. Silap lah. Jadi macam mana nak perbetul? Kita nak perbetul macam mana? Saya nak tanya Fudai. Dari segi logik nak perbetul macam mana Fudai? Fudai? Ya. Segi logik nak perbetul macam mana? Kita mau. Ya? Macam biasalah, senyap sunyi. Nak perbetul dia macam tadi juga lah. Kita buang akaun komputer tu, amount tu. Kemudian kita buh dalam akaun belanja membagi komputer. Kalau tak ada, kita bagi ada. Okey. Contoh, kita nak perbaik dalam mana? Journal ARM dulu. Okey, jadi belanja membagi komputer, kita debit, kita tambah dia sebab dia akaun belanja. So, akaun belanja debit. Akaun hasil kredit. Dan komputer ni 200 siapa kita kredit sebab kita nak tolak dia balik. Nak buang balik 200 tu. Jadi kamu tengok ledger dia. Akaun komputer. Tengok debit kita bank pun 200 lah ni. Silap kan? Komputer apa harga 200? Ada lah ni. Ada. Peminat. Aduh, tak seronok lah pakai tak respon. Kita nak buang ni, kita kredit kan, tulis belanja membagi komputer 200. So akaun komputer tak ada dah. Dia jadi terbuang dah nilai amount 200 tu. Jadi bila terbuang, okay, kita buka akaun belanja membagi komputer, kita debitkan 200. Jadi 200 tu dah masuk akaun yang betul. Yang ni dipanggil kesilapan prinsip. Prinsip apa dari segi pengelasan akaun tu. Sepatutnya akaun belanja tapi pergi masuk dalam akaun aset bukan semasa. Kes ni memang selalu naik dalam exam. Selalu dia bagi contoh ni, belanja membaiki kenderaan, dia pergi buh dalam akaun kenderaan. Tu kita kena perbetul balik. Okey. Ada 6 lagi kesilapan. Okay, next kesilapan amount. Ini yang so-so kamu boleh agak dah. Kalau kesilapan amount ni mesti amount tu silap. Jadi kesilapan ni berlaku semasa merekodkan akaun dalam buku catatan pertama dan ledger. Okay, kesilapan berlaku apabila amount yang salah direkodkan di bahagian debit dan kredit dalam ledger. Amount yang direkodkan akan terlebih atau terkurang rekod daripada amount yang sepatutnya. Jadi nak perbetul balik macam mana? Pembetulan dibuat dengan mengenal pasti kesalahan amount terlebih rekod atau terkurang rekod. Maksudnya, kita kena cari amount beza. Sama ada dia terlebih ataupun terkurang. Kalau terkurang, kita tambah balik. Kalau terlebih, kita perkurang balik. Yang ni kamu kena ni betul-betul. Hak ni memang agak sukar sikit faham. Okay, kemudian dia bagi yang lah tu. Jika terlebih rekod, perbezaan amount tadi perlu direkodkan di bahagian bertentangan dalam akaun tersebut. Kalau terlebih, kita nak perkurang, kita kena letak dia belah lain. Kata belah debit terlebih, kita kena letak belah kredit. Kalau belah kredit terlebih, kita kena letak belah debit, dia berlawanan. Kalau terkurang, perbezaan tadi direkod dalam bahagian yang sama. Terkurang ni maksudnya, kalau belah debit kurang, kita buh balik amount tu belah debit. Kalau belah kredit yang kurang, kita buh amount tu balik belah kredit. Okay, kena faham nah. Terlebih dengan terkurang. Okay, contoh 9. Bagi perhatian betul-betul nak ni. Jualan tunai 930 tersilap rekod sebagai 903. Yang ni terlebih ke atau kurang? Kurang. Hai. Kurang. Dia patut 930, dia pergi tulis 903. Terkurang. Yang ni berlaku terkurang nilai. Terkurang sebanyak berapa? Dia habaq dalam tu. 27. Akaun jualan RM27. terkurang sebanyak RM27. Jadi buku tunai kena debit dalam laju tunai sebanyak 27.
dan akaun jualan perlu dikredit dengan nilai yang sama. Okey, maksudnya bila terkurang kita kena tambah balik lah. Kan? Jadi tunai kita tambah balik RM27 sebab dia jualan tunai. Dalam buku tunai dia duduk belah debit. Okey, jadi kita tambah balik RM27. Akaun jualan pun kita tambah balik RM27. So kita tulis keterangan pembetulan kesilapan merekodkan kesilapan amount. So kita tengok balik. Dah tengok rekod. Stop. Apa dah? Oh.
Cikgu, tak dengar suara cikgu. Dengar tak? Dengar. Aduh, daripada tadi tak dengar. Mana yang Ya. tak start tak dengar tau? Contoh 10. Contoh 10 ha? Contoh 10 ha? Ya. Okey, tengok balik contoh 10. Cikgu ulang balik. Yang ni kesilapan terbalik atau songsang. Terbalik atau songsang ni maksudnya debit and credit tu kita silap letak bahagian. Sepatutnya belah debit tapi kita tak belah kredit. Buku teks tu nampak tak? Nampak. Nampak. Okey. Contoh dia kata insurans 120 dia silap letak dekat buku tunai di belah debit. Bayar insurans patutnya belanja. Buku tunai kredit kan? Tapi dia tersilap, dia pun belah debit. Jadi nak perbetul balik, 120 ni kita double kan? Maksudnya kita kali 2, 240. Okey. Pasal apa kita ganda 2? Sekejap lagi kita tengok pasal apa. Okey. Yang pertama kita betulkan dalam jana am dulu. Iaitu insurans, debit 240. Okey. Tunai, kredit 240. Okey. Nak faham kat atas ni, tengok ledger. Buku tunai, kita tersilap belah debit, insurans 120 dan account insurans kredit 120. Silap bubuh. Patutnya buku tunai kredit, account insurans debit. Jadi bila silap bubuh, kita nak perbetul balik boh insurans belah kredit 240. Apa dia 240 ni? 120 untuk perbetul balik insurans debit ni bagi jadi 120 belah ni, 120 belah ni, maksudnya kosong lah. Dan 120 lagi adalah untuk amount yang betul. Ataupun catatan bahagian debit kredit yang betul. Okay, tengok account insurans pula. Kita perbetul balik, ni silap ni. Tunai 120 patutnya tak duduk belah kredit. Patutnya duduk belah debit. Jadi kita bubuh belah debit tunai 240. 240 ni apa dia? 120 untuk perbetul 120 belah ni. Dia jadi kosong balik. Dan 120 lagi untuk amount yang betul. Okey. Sebab tu dia double. Kalau atas ni dia tulis 150, dia silap debit kredit, maksudnya kita perbetul balik tulis 300 lah dalam ni. Sebab nak perbaik balik. Okey, seterusnya kesilapan saling mengimbangi. Mengimbangi ni maksudnya kita guna amount untuk perbaik balik jumlah yang salah. Okey, amount macam mana? Okey, tengok contoh 11. Contoh sebelah ni dia kata beli tunai 450 terlebih rekod sebanyak 50 dalam akaun belian dan buku tunai. Maksudnya dia rekod 500. Jadi terkurang terlebih 50. Bila terlebih kita nak perkurang balik. Okey, tengok buku tunai. Senang. Buku tunai kita tulis belah kredit belian 500 dan akaun belian debit tunai 500. Sepatutnya 450. Jadi nak perkurang balik, kita imbang balik. Kita buh belah debit 50. Jadi 500 tolak 50 jadi 450 lah belah ni. Jadi betul balik lah. Jadi akaun belian pun
kita nak perbaik balik 500 ni jadi 450. Jadi kita tak belah kredit 50. Dia jadi 500 tolak 50, dia jadi 450. Boleh tak? Okay, jadi untuk kesilapan ni dia ada dua jenis. Cikgu nak revise balik. Kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. Kesilapan ketara kita boleh tengok imbangan duga. Dia tak imbang. Jadi kita boleh kesan dia kesilapan ketara sebab amount tak imbang. Apa dia kesilapan ketara ni, kita perbaik macam mana kebanyakannya? Kita perbaik guna cross sign. Betul tak? Cross sign dan kita amount yang betul. Manakala kesilapan yang tak ketara ni yang dia rumit sikit. Ada 6 jenis kesilapan tak ketara. Okay, yang pertama apa dia? Kesilapan apa? Tak ketara ni. Yang pertama apa? Kesilapan komisen. Ketinggalan. Kesilapan ketinggalan. Maksud kita tertinggal catatan jadi kita buat balik. Yang kedua, kesilapan komisen. Kesilapan komisen ni apa? Silap dalam pengelasan yang sama. Ini akaun yang sama. Okey. Itu kesilapan komisen. Kesilapan prinsip ni silap jenis. Silap jenis akaun. Contoh yang ni, akaun belanja pibuh dalam akaun ABS. Silap jenis. Yang keempat, kesilapan amount. Amount silap. Jadi kita kena perbaik balik. Kalau tambah, kita belah yang sama. Kalau nak berkurang, kita amount yang hadian yang berbeza. Okey, kemudian kesilapan terbalik atau konsang ni, kita doublekan balik amount tu. Untuk perbetul balik. Dan kesilapan saling imbangi ni, kita tengok dia terlebih atau terkurang, kita perbaik balik guna amount tu. Okey. Selepas apa? Tak apa. Tak abang apa? Kesilapan saling mengimbangi ya. Itu jenis kesilapan saling mengimbangi lah tu. Okey. Oh, songsang mana? Atas terbalik atau songsang ni maksudnya tadi cikgu abang dah kita doublekan amount dia. Untuk perbaik balik kesilapan tu. Jadi kamu kena tahu jenis kesilapan, cara macam mana nak perbaik. Kena faham kesilapan jenis ni nak perbaik macam mana. Hak tu kalau kamu faham hak tu, bagi pi soalan mana macam mana pun kamu boleh buat. Okey. Selepas kita perbetul kesilapan ni, kita kena buat apa dulu? Kena buat dulu imbangan duga terselaras. Ingat tak soalan ni cikgu pernah bagi tugasan mingguan, soalan nombor 2? Ingat tak? Itulah sebenarnya. Jadi cikgu bagi kamu buat soalan dulu. Baru ajak pembetulan kesilapan. Sebenarnya pelarasan pun adalah pembetulan kesilapan juga. Kan tertinggal catatan, terdahulu tak akru, lupa catat, tersilap catat. Okey, tengok contoh 12 ni. Okey, pemilik mengambil barang nego dan tak rekod dalam mana-mana buku. Belanja membagi kenderaan 2,000 telah direkod dalam akaun kenderaan. Tadi macam cikgu kata tadi. Betul tak? Jadi yang ni nak perbetul balik macam mana hak 2,000 ni. Akaun kenderaan kita tolak 2,000, akaun belanja membagi kenderaan kita tambah 2,000. Yang nombor 1 ni, pemilik mengambil barang nego 50 yang diri dan tidak direkod. Yang ni kesilapan ketinggalan. Maksudnya ambilan tambah 50, belian tolak. Ya, bagus. Yang nombor 2 ni, akaun belanja membagi kenderaan tambah 2,000, akaun kenderaan tolak 2,000. Very good. Okay, nombor 3. Pulangan jualan dan pulangan belian masing-masing terlebih rekod sebanyak 35. Kalau terlebih rekod, kita kena perkurang balik. Kita tukar je debit, kredit, pulangan jualan dan pulangan belian. Ada dalam ditunjuk penyelesaian di bawah ni. Yang keempat, pembayaran hutang sebanyak 760 kepada Salina
telah didebitkan dalam akaun belum terima Sabrina. Yang ni kesilapan apa? Kesilapan komisen. Betul tak? Dia ni akaun belum terima pula, bukan akaun belum bayar. Jadi kita kena buang dalam akaun Sabrina dan tambah balik dalam akaun Salina. Nama pun silap, nampak tak? Yang ni pembetulan dia, kita buat dalam jurnal am. Ambilan debit 50, belian kredit 50 untuk yang nombor 1. Yang nombor 2, belanja membaki kenderaan debit 2,000, kenderaan kredit 2,000. Terusnya pulangan belian kita terlebih tadi kita kurang balik 35. Pulangan jualan 35. Nampak tak dia tulis jenis kesilapan? Merekod kesilapan saling mengimbangi. Yang Salina Sabrina tadi betul tak? Kesilapan komisen. Betul. Akaun belum bayar Salina, debit, akaun belum terima Sabrina. Ni sebab kita nak tolak balik sebab dia ABT. ABT dia sepatutnya debit. Kalau akaun belum bayar dia kredit. Jadi nak tolak balik tak belah debit. Kalau akaun belum terima dia patut belah debit. Nak tolak balik tak belah kredit. Dia tukar macam tu lah. Okey, ni contoh dalam ledger. Okey. Dia tak ada apa, dia daripada jurnal am ni pindah ke ledger. Okey, kamu boleh tengok sendiri. Nak habis 7 minit lagi nak. Okey. Ledger ni nak imbang ni. Nak imbang macam mana? Okey, jalan kira macam akaun ambilan. Akaun ambilan atas tu ada tak akaun ambilan? Tak ada kan? Jadi akaun ambilan boh je lah. Kita perbetul tadi ni belian debit 50. Lepas tu belah ni tak ada apa bagi HBBB macam kita ada buat biasa. Akaun belian pula, atas ada tak belian? Ada. Atas ada tak belian? Tu dia, belian ada 12,000. So kita ambil akaun belian bagi BB 12,000 kan? Ya. Tu akaun belian bagi BB 12,000. So tadi ambilan dah debit, tahun ni kita kredit lah. Jadi tinggal lah bagi HB 11,950. Macam akaun belanja membaki kenderaan, atas tak ada lagi. So kita buka baru. Tu dia kenderaan 2,000, HB BB. Habislah. Akaun kenderaan, atas kali ada bagi BB 23,000. Betul tak? Okey. Jadi tadi akaun belanja debit, akaun kenderaan kredit lah 2,000. So bagi HB 21,000. 23 tolak 2, 21,000. Okey. Kemudian akaun pulangan belian tak ada di atas tadi bagi BB 700. Kan? So kita nak tolak balik 35. Kita tulis pulangan jualan 35. 700 tolak 35 tinggal bagi HB 665. Bagi HB ni nanti kita nak bawa ke imbangan duga. Imbangan duga terselaras. Okey, akaun pulangan jualan pun atas kali ada bagi BB 900. So kredit pulangan belian 35. Tinggal bagi HB 865. Bagi BB 865. 5. Okey, kemudian akaun belum bayar Salina. Atas kali ada bagi BB 2,300 kredit. So kita tolak Sabrina debit 760. Tinggal bagi HB 1540. Jadi bagi BB sini 1540. Kemudian akaun belum terima Sabrina. Asal ada 3,000. Sebab dia tersilap. Kredit akaun belum bayar Salina 760. So tinggallah bagi HB 2240. Bila dah habis, kita baru buat imbangan duga terselaras. Nanti kerja khusus kamu, memang kamu kena buat tajuk ni. Kerja khusus. Dia satu item wajib. Bila kita buat imbangan duga terselaras, yang mana tak ada, orang kata apa? Tak ada pembetulan, ambil macam biasa. Pindahkan macam biasa. Macam kita buat pelarasan, ingat tak? Yang mana ada perubahan, kita ambil bagi BB ni. Ni tak betul belum terima Sabrina. Bagi BB duk belah debit kan? Tu dia. Akaun belum terima Sabrina. Bagi BB 2240. Jadi kalau dia bagi BB belah debit, imbangan duga pun duk belah debit. Kalau bagi BB HB BB duk belah kredit, pindah pun duk belah
kredit. Kredit. Jadi akaun-akaun lain kita ambil amount yang kita perbetul balik dalam ledger. Boleh? Dan imbangan duga kita ni imbang balik lah. Tadi sebelum ni tak imbang kan? Jadi kita perbaik balik, kita buat pembetulan kesilapan, kita dapatlah imbangan duga yang imbang. Okey, boleh? Okey, ada 2 minit lagi. Untuk tajuk seterusnya, ada sikit lagi tau. Tak banyak. Penyerta kewangan selepas pembetulan kesilapan. Yang ni cikgu akan bincang minggu depan. Jadi sebelum tu cikgu akan bagi latihan. Okey, boleh tak? Ada apa-apa soalan? Tak. Anak-anak Pak Idris, ada berapa orang? 6 daripada 10. 4 orang lagi. Syahmi tak ada appointment. 3 lagi. 8 sebab nampak mama tu. Oh, tu. Jadi 6. 6 per 10. Kita ada 8 orang ni. Nampak baju. Kat macam mana tak nak buang ni. Okey, semua nampak lah. So, cikgu, siapa yang tak habis peta minda, buat bagi probir. Ada buku galus tak? Ada. Okey. Tengok buku galus.